Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Clear ke? Dengar Okey. Jadi pertamanya kita panjatkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat malam ini diskusi secara santai dan live lah mengenai isu yang agak menggemparkan negara dalam seminggu dua ini, dan saya suka untuk sama-sama kita sama-sama berkongsi lah, sama-sama berkongsi kalau ada sebarang maklumat yang boleh dikongsikan, kita pakat-pakat kongsi di sinilah. Jadi berdasarkan kepada apa yang saya perhatikan, suasana politik negara sangat dihangatkan dengan isu yang berkaitan dengan Mahkamah Syariah ini, apabila dikaitkan bahawa Mahkamah Syariah perlu diselamatkan, undang-undang syariah dicabar, lepas tu undang-undang syariah cuba dibatalkan, timbullah slogan selamatkan Mahkamah Syariah, selamatkan syariah. Jadi kita perlu mengambil peluang pada malam ini untuk sama-sama kita melihat dan menilai sejauh manakah benarnya dakwaan-dakwaan yang tersebar, yang didapati di media-media sosial, yang disebar melalui WhatsApp, akaun Facebook, yang mengatakan bahawa Mahkamah Syariah sekarang ini tercabar, undang-undang syariah sekarang ini dicabar, dan kedudukan Islam itu sendiri berada dalam keadaan yang cukup getir dan goyah di dalam negara kita Malaysia yang kita sama-sama cintai ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum saya teruskan dengan perbincangan kita pada malam ini, saya ingin membawa sedikit senario awal kes ini, yang mana kes ini telah pun difailkan pada 25 bulan 5 2022. Okey, iaitu lebih daripada setahun yang lepas, iaitu ketika negara masih lagi diperintah oleh Perikatan Nasional. Okey, dan kemudiannya permohonan itu telah dibicarakan lift dipanggil, sebab bila kes-kes yang melibatkan cabaran perlembagaan ini, maka ia memerlukan kepada kebenaran khas mahkamah untuk dibicarakan. Dan lift ini telah pun diperolehi pada bulan 9 2022, dan petisyen cabaran itu ada di tangan saya ni. Salinannya saya dapatkan daripada sistem mahkamah. Adalah dibuat pada awal bulan 10 2022, dan antara lain kandungan yang disentuh di dalam petisyen itu ialah pihak pemohon mengatakan bahawa terdapat Undang-Undang Syariah Negeri Kelantan, khususnya Kanun Jenayah Syariah 1 2019, terdapat 20 section di dalam enactment Jenayah Syariah Negeri Kelantan yang bertindih dengan undang-undang di peringkat pusat. Antara yang disebut ialah pertama, section 5, dakwaan palsu di bawah enactment Jenayah Syariah Negeri Kelantan, yang dikatakan bertindih dengan dengan section 124 I Kanun Keseksaan, yang mana dalam enactment Kanun Jenayah Syariah Negeri ada, dan dalam Kanun Keseksaan yang diluluskan oleh Parlimen pun ada. Okey. Kemudian kesalahan yang section 11, memusnahkan atau mencemarkan tempat ibadah. Ini section 11 dalam enactment Jenayah Syariah Negeri, dan dalam Kanun Keseksaan section 295. Begitu juga dengan kesalahan yang biasa dirujuknya ialah berkaitan dengan kesalahan liwat. Kesalahan liwat ini section 14
di bawah enactment Kanun Jenayah Syariah Negeri, yang mana dikatakan bertindih dengan Seksyen 377C Kanun Keseksaan. Okey. Apabila bertindih itu satu, hukuman dia berbeza. Kalau di Mahkamah Syariah, berdasarkan Akta Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Syariah, maksimum Mahkamah Syariah boleh jatuhkan hukum ialah 3 tahun penjara, 5,000 denda dan 6 sebatan. Ini berbeza, macam contoh Seksyen 377C liwat yang saya sebut tadi, hukuman yang boleh dikenakan ialah hingga 20 tahun penjara dan juga dengan sebatan. Maksudnya, yang dikatakan sebagai bertindih itu ialah kalau seseorang itu melakukan kesalahan liwat, kalau dituduh di mahkamah syariah, maka maksimum dia kena penjara ialah 3 tahun penjara. Kalau dia dituduh di mahkamah sivil, mahkamah jenayah sivil, maka dia boleh dihukum dengan penjara 20 tahun dengan sebatan. Baik, jadi kadang-kadang dia timbul isu dan persoalan. Sebagai contoh, kalau seorang yang melakukan hubungan liwat, seorang beragama Islam, manakala seorang lagi beragama bukan Islam, Mahkamah Syariah hanya boleh membicarakan kes-kes yang melibatkan orang Islam. Jadi, orang yang meliwat tadi bolehlah dituduh di Mahkamah Syariah. Dengan hukumannya, kalau didapati bersalah, 3 tahun penjara. Akan tetapi, bagi seorang lagi yang terlibat dalam permainan itu, dia akan dituduh di Mahkamah Sivil. Hukuman penjara dia 20 tahun. Jadi bagaimana tu? Kalau orang lihat on the surface, orang kata tak adil lah. Orang Islam kena 3 tahun saja. Orang yang bukan Islam yang buat kesalahan yang sama boleh kena sampai 20 tahun. Jadi perkara-perkara pertindihan inilah yang sedang dinilai dan sedang dilihat oleh mahkamah pada hari ini. Di dalam kes yang sedang berlangsung, yang sedang berlaku di mahkamah pada hari ini, dia bukanlah membincangkan tentang sama ada liwat itu salah atau tidak. Bukan. Dia bukanlah membincangkan sama ada membuat dakwaan palsu itu salah atau tidak. Bukan. Liwat tetap haram, tetap berdosa, tetap salah. Cuma hendak dibicarakan di mahkamah mana? Mahkamah sivil kah atau mahkamah syariah yang lebih wajar dibicarakan, atau dia boleh wujud secara serentak di mahkamah sivil dan mahkamah syariah? Jadi perkara inilah yang telah dibawa ke mahkamah, dan 23 orang peguam, sebelum ini 22, semalam tambah lagi seorang, 23 orang peguam telah terlibat di dalam kes ini. Dan kita tengok sana pun ada 9 orang hakim yang paling kanan dalam Malaysia ini, diketuai oleh Ketua Hakim Negara sendiri, mendengar hujah-hujah daripada 23 orang peguam yang mewakili berbagai pihak. Bukan sekadar peguam yang mewakili pemohon, bukan sekadar peguam yang mewakili Kerajaan Negeri Kelantan, tetapi juga peguam-peguam yang mewakili majlis-majlis agama yang lain, seperti Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, Majlis Agama Islam Negeri Kelantan, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Negeri Terengganu. Ada banyak yang majlis agama yang terlibat, dan ada juga daripada Persatuan Peguam Muslim Malaysia, daripada PGSM, Persatuan Peguam Syar'i Malaysia, kemudian daripada Badan Peguam Syar'i Wilayah Persekutuan, daripada wakil daripada daripada Majlis Peguam. Jadi berbagai pihak turut masuk menghantar peguam masing-masing dalam memberi pandangan di dalam kes ini di mahkamah. Jadi apabila terdapat dalam keadaan begini, maka saya
sukalah untuk kita sama-sama mengingatkan diri kita bahawa adalah lebih wajar dan lebih baik untuk kita menyerahkan kepada mahkamah, supaya mahkamah dengar dengan baik, supaya kita tunggu dan lihat keputusan yang akan dibuat oleh mahkamah nanti, dan nanti kita boleh buat tindakan lanjut daripada sana. Okay. Sebab kalaulah kita mengambil tindakan terburu-buru, menuduh orang tu, menuduh orang ni, apa pun kita tak dapat. Sebab sekarang ini, macam contoh Kerajaan Persekutuan sendiri, melalui MAWIP, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, masuk sebagai peguam di dalam kes itu. Okey? Jadi tindakan-tindakan yang sewajarnya mengikut lunas perlembagaan, mengikut lunas perundangan telah pun diambil, dan perkara itu telah pun berjalan, dan kes itu telah pun selesai dihujahkan di mahkamah. Cuma mahkamah sekarang ini menangguhkan untuk mendapatkan untuk memberi ruang kepada hakim untuk berbincang, meneliti semula semua hujah-hujahan yang telah dibuat, dan nanti mahkamah akan memberikan satu tarikh untuk keputusan, yang mana kita harapkan keputusan itu nanti akan memberi penjelasan bagaimanakah kedudukan undang-undang yang bertindih ini. Adakah ianya benar-benar bertindih? Adakah ianya merupakan bidang kuasa secara bersama, negeri boleh buat, di peringkat federal pun boleh buat, ataupun ia adalah hak eksklusif Kerajaan Persekutuan berdasarkan kepada jadual 9 Perlembagaan Persekutuan yang meletakkan jenayah sebagai bidang kuasa Kerajaan Persekutuan. Sekian, saya selesai dulu untuk round yang pertama. Pertama sekali, kalau kita lihat di dalam Perlembagaan Persekutuan, telah pun dibuat pengagihan yang jelas di antara bidang kuasa negeri, kuasa-kuasa negeri, dan juga bidang kuasa pusat, kuasa-kuasa pusat. Ada juga perkara-perkara yang dipanggil dalam bidang kuasa bersama, joint list. Senarai ini ada dalam Perlembagaan Persekutuan di dalam jadual ke-9. Kalau dilihat di dalam jadual ke-9, agama ini pentadbirannya adalah di bawah kerajaan negeri, dan Mahkamah Syariah ini dengan sendirinya berada di bawah pentadbiran negeri. Manakala jenayah pula, jenayah, polis, penjara, semuanya berada di dalam kuasa Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Pusat. Jadi berkait dengan soalan yang ditimbulkan tadi, apakah kuasa-kuasa yang ada di peringkat negeri, kuasa negeri boleh membuat apa-apa undang-undang, tapi kita kena jaga perlembagaan lah. Sebab dia gini, perlembagaan ni seolah-olahnya, kalau kita nak guna perkataan lain bagi orang biasa ni, dia perjanjian. Macam sebagaimana Sahifah Madinah Rasulullah dulu, Nabi Muhammad dulu, bila dia masuk ke Madinah, menjadi pemerintah Madinah, maka diperkenalkan Sahifah Madinah. Sahifah Madinah ini, kalau orang belajar undang-undang, dia akan belajar Sahifah Madinah ni sebagai perlembagaan bertulis yang pertama di dunia. Okey? Sahifah Madinah ini disebutkan hak-hak kewarganegaraan, hak orang Islam, hak orang bukan Islam, disebut secara detail lah di dalam Sahifah Madinah itu, apa yang boleh dibuat oleh pemerintah semua. Jadi dalam perlembagaan ini sama dengan macam perjanjian jugalah, iaitu perjanjian di antara negeri dengan negeri, negeri dengan kerajaan. Kerajaan berjanji memberikan hak kebebasan untuk bersuara, kebebasan untuk berpersatuan. Benda-benda itu dinyatakan dalam perlembagaan. Perlembagaan juga menyatakan bahawa negeri berhak untuk membuat perkara-perkara tertentu, maka ada senarai dia.
kerajaan persekutuan berhak untuk membuat perkara-perkara tertentu, maka dia ada senarai-senarai dia. Okey, baik. Kerajaan negeri boleh membuat perkara-perkara undang-undang dalam perkara-perkara yang memang betul-betul di dalam senarai negeri. Walau bagaimanapun, ada keadaan-keadaan tertentu, kerajaan negeri boleh juga membuat undang-undang yang ada dalam skop kerajaan pusat. Walau bagaimanapun, kebenaran khusus daripada kerajaan pusat sama ada secara khususnya melalui kaedah 76A Perlembagaan Persekutuan ataupun dibuat melalui Private Members Bill yang dibentangkan di Parlimen, yang mana cara-cara ini semua agak teknikal lah. Saya tidak berhasrat untuk bincang di sini. Cuma negeri ada bidang kuasa dia dan pusat ada bidang kuasa dia. Walau bagaimanapun, sayugia diingatkan di dalam perlembagaan ada menyebut mana-mana undang-undang negeri yang bertentangan dengan undang-undang persekutuan, maka setakat yang bertembung itu maka akan terbatal. Akan terbatal. Jadi sebab itulah timbul persoalan di dalam kes ini. Sebab kami sendiri pun peguam pun tak tahu bagaimana keadaan ini. Even saya sendiri walaupun duduk dalam jawatan kuasa penggubal kanun jenayah syariah dulu, kita pun dalam keadaan yang tidak ada garis panduan yang qat'i, yang putus. Sebenarnya bolehkah kita membuat dalam bidang ini, di Kelantan ini dia ada dua yang berkaitan dengan jenayah lah. Enactment Kanun Jenayah Syariah 1 yang kita duk bincang hari ini, iaitu ta'zir, kesalahan-kesalahan ta'zir. Kemudian dia ada enactment Kanun Jenayah Syariah 2, iaitu kesalahan-kesalahan hudud. Apa yang kita bincangkan hari ini ialah kesalahan-kesalahan ta'zir. Bila kita kata kesalahan-kesalahan ta'zir, hukum benda tu salah atau tidak, benda tu dah ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Liwat memang haram. Muncikari jadi buaya memang haram. Bersumpah palsu memang haram. Tipu timbangan memang haram. Akan tetapi dalam syarak, dalam kitab-kitab fiqh, dia tidak menetapkan kes ini wajib dibicarakan di mahkamah syariah, tak boleh dibicarakan mahkamah sivil. Yang membezakan di antara mahkamah syariah dan mahkamah sivil ni kita manusia. Manusia yang buat mahkamah sivil, mahkamah syariah. Yang membezakan dua perkara ini. Kalaulah benda itu contohnya menipu timbangan. Kalau menipu timbangan ini, kalau kita sebagai seorang yang nak menjadikan apa-apa kesalahan syarak itu sebagai satu kesalahan di bawah undang-undang selaras dengan kehendak syarak, maka benda tu kalau dibicarakan di mahkamah syariah ke, dibicarakan di mahkamah sivil ke, sebenarnya tak apa, tak ada masalah. Asalkan benda tu salah. Asalkan benda itu mendapat hukuman sebagaimana yang ditetapkan syarak. Sebab tu dalam permohonan yang ada di hadapan kita di dalam kes ini, dia bukan permohonan untuk menghalalkan liwat. Dia bukan permohonan untuk membatalkan hukum syarak. Dia bukan permohonan untuk membenarkan menipu dalam menimbang, membenarkan lepas ni muncikari, tak apa dah. Dia bukan permohonan untuk maknanya lepas daripada ini kesalahan-kesalahan yang dalam itu antaranya memusnahkan tempat ibadat, memberikan anak kepada bukan sekalian. Bukan maksudnya permohonan ini ialah untuk membenarkan perkara-perkara begitu, tidak. Tapi permohonan ini ialah dia lebih kepada prosedural, lebih kepada prosedur untuk Mahkamah Persekutuan buat keputusan. Mahkamah mana yang lebih proper untuk dengar benda ni? Kesalahan-kesalahan ta'zir ni sama ada didengar di Mahkamah Syariah ataupun didengar di Mahkamah Sivil. Okey? Jadi kerangka undang-undang yang ada pada hari ini, selama ini kerangka ini wujud sejak daripada kita merdeka, daripada tahun 1957 sampai hari ini 66 tahun. Benda ni tak pernah
dibincangkan, tak pernah dibawa kepada perbincangan mahkamah sampai ke peringkat ini. Tak pernah. Maknanya sebelum ni negeri ada buat undang-undang benar, mana kalau negeri tangkap, negeri tuduh. Kemudian kalau polis tangkap, kesalahannya sama, tengok atas apa yang tangkap lah. Kalau polis tangkap orang tu liwat orang, maka polis tuduh di mahkamah sivil hukuman penjara 20 tahun. Kalau pencegah maksiat, bawah pejabat agama, tangkap orang tu kerana liwat, maka tuduhannya penjara 3 tahun. Dia jadi gitu. Jadi benda ni dia seolah-olahnya untuk satu kesalahan tu ada 2 hukuman. Jadi kita ialah apabila zaman kita bergerak ni semua, kita kena lihat manakah yang lebih menepati keadilan, manakah yang lebih menepati kehendak agama. Dibicarakan di mahkamah sivil ke mahkamah syariah, bagi saya bukan isu yang putus, yang wajib di dalam agama Islam. Kesalahan liwat dibicarakan di mahkamah syariah ke, dibicarakan di mahkamah sivil ke, benda tu tetap haram, benda tu tetap berdosa dan benda tu tetap salah dari segi undang-undang. Cuma macam saya sebut tadi lah, kalau bawah undang-undang sekarang, kalau dibicarakan di mahkamah syariah, maka hukumannya 3 tahun penjara, RM5,000 denda, 6 sebatan. Tapi kalau dituduh di mahkamah sivil, bawah Seksyen 377 tadi, maka penjara hukumannya ialah penjara 20 tahun dengan sebatan. Okey? Jadi, saya rasa sedih dan rasa duka cita lah bila jumpa macam-macam dakwaan. Kononnya sekarang ini kerajaan tak berbuat apa-apa, sedangkan orang dalam usaha nak membatalkan syariah, sehingga kan ada pemimpin parti yang mengatakan sekarang ini dah apabila memohon untuk membatalkan undang-undang syariah, maka serupa nak mohon nak membatalkan Al-Quran dan Al-Hadis. Ini semua adalah analogi yang tersasar, analogi yang salah, kefahaman yang salah diajarkan kepada masyarakat. Apa yang berlaku sekarang ini, kerajaan Malaysia bagi saya telah pun mengambil tindakan sewajarnya. Menteri Agama telah pun melantik MAWIP, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, untuk masuk sebagai sahabat mahkamah, sama-sama memberi hujah dari segi mahkamah, supaya mahkamah dapat melihat isu ini dengan jelas dan dapat membuat keputusan. Dan sekarang ini, kita sendiri sebagai ahli masyarakat, kita kena faham sekarang ini bukan permohonan untuk membatalkan hukum Islam. Sekarang ini ialah permohonan untuk menentukan mahkamah mana lebih sesuai untuk mendengar kes-kes takzir ini. Kerana dalam Islam tidak pernah diletakkan dalam mana-mana kitab fiqh ataupun dalam Al-Quran ataupun secara qat'i dalam hadis bahawa kes kena bicara depan mahkamah syariah, tak boleh bicara depan mahkamah sivil. Sebab sistem ni semuanya ialah dibuat oleh manusia. Sebab tu dulu pada tahun 2015, semasa saya dalam jawatan kuasa perlaksanaan syariah, pada masa itu kerajaan Malaysia di bawah Datuk Seri Jamil Khair sebagai Menteri Agama pada masa itu telah menubuhkan satu jawatan kuasa untuk perlaksanaan syariah dan hudud di peringkat persekutuan. Pada masa itu, 6 orang wakil daripada kerajaan Kelantan telah dilantik dan 12 wakil daripada kerajaan pusat telah pun dilantik pada masa itu. Saya adalah salah seorang yang merupakan wakil daripada kerajaan Kelantan pada masa itu masuk dalam jawatan kuasa. Salah seorang daripada wakil kerajaan persekutuan dalam mesyuarat kami itu, semua sekali 18 orang tadi, dalam jawatan kuasa itu 6 wakil kerajaan negeri Kelantan, 12 wakil kerajaan pusat itu, ada wakil daripada Jabatan Peguam Negara, ada wakil daripada Bukit Aman Polis, ada wakil daripada Mahkamah Syariah, ada wakil daripada Mahkamah Sivil, ada wakil daripada Jabatan Penjara, ada wakil daripada penasihat undang-undang parlimen. 12 orang daripada pusat, 6 daripada kerajaan negeri Kelantan bincang pada masa itu bagaimana kita nak mengangkat martabat mahkamah syariah, bagaimana kita nak melaksanakan undang-undang syariah dalam konteks Malaysia.
antara cadangan, ini yang saya nak sebut. Antara cadangan yang diberikan oleh salah seorang bekas hakim Mahkamah Rayuan yang menjadi ahli mesyuarat pada hari itu, dia bagi pandangan. Dia kata, kita ni nak laksana syariah pada hari ni, nak undang-undang jenayah syariah pada hari ni, mana lebih baik? Kita buat enactment jenayah syariah ke yang asing, kita buat enactment jenayah syariah yang asing ke, ataupun kita pindah sahaja kanun keseksaan, undang-undang jenayah yang dah ada di Mahkamah Sivil, supaya hukuman dia tu menepati hukum syarak. Sebab kesalahan tu dah ada. Curi, dah ada. As-sariqatu faqta'u aydiyahum jazaan bima kasaban nakalan minallah. Dalam Quran kata mencuri hukuman kerat tangan. Mencuri itu satu kesalahan. Benda curi ni, kesalahan curi ni dah ada dalam kanun keseksaan. Dah salah, tapi hukuman dia tak sama dengan sebagaimana yang Quran sebut. Okey. Dalam keadaan tak sama ni, kita nak buat akta baru ke ataupun kita nak pindah kanun keseksaan? Pada masa itu perbincangan. Supaya juga dengan kesalahan-kesalahan lain lah. Jadi bila bincang, kami buat keputusan masa itu atas sebab kita takut kekeliruan di masyarakat, lepas tu atas keperluan politik pada masa itu, maka kita tak pindah kanun keseksaan, tapi kita kata kita buat akta baru lah. Sebab itulah kita buat kanun jenayah syariah 2 Negeri Kelantan 2014 tu. Saya pada masa itu salah seorang yang terlibat dalam menggubal kanun jenayah syariah Negeri Kelantan ni yang 2014 tu. Okay? Jadi itulah yang kita kena faham. Masalah dan senario yang ada di hadapan kita ni. Kita tak boleh nak ukur gambang itu, kita nak bahas gambang orang kata. Kita nak pukul sama rata, sama sedap, kita tak boleh. Kita kena faham dulu apa sebelum kita bagi apa-apa hukum ni, kita kena faham dulu apa masalah di hadapan kita, apa isu yang berlaku di hadapan kita. Jadi kalau nak sentuh mengenai kompetensi kerajaan negeri, maka selama mana kerajaan negeri masih bertindak di dalam ruang lingkup jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan, maka masih lagi undang-undang itu berada dalam ruang lingkup, dan hujah peguam-peguam yang mewakili kerajaan negeri Kelantan ialah apa yang mereka buat masih lagi dalam ruang lingkup perlembagaan. Akan tetapi ada juga pandangan yang memberi pandangan bahawa apabila disebut jenayah, maka ini adalah kerja ataupun bidang kuasa kerajaan pusat. Jadi benda ini mahkamah akan putuskan, bukan kerja kita. Bukan kerja kita nak mengamuk, nak marah, nak pukul orang, nak maki orang, nak sumpah maki hamun orang. Itu bukan kerja kita. Peguam-peguam seramai 23 orang telah pun berhujah selesai di mahkamah. Hakim 9 orang yang paling kanan di Malaysia telah dengar kes ini. Kita tunggu sahaja keputusannya. Okey, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kalau mengikut amalan yang dilakukan sekarang ni, sesuatu kes itu akan disiasat oleh jabatan yang menangkap dia. Kalau pencegah maksiat menangkap orang melakukan hubungan liwat, maka dia akan didakwa dia akan didakwa di mahkamah syariah lah. Dia akan didakwa di mahkamah syariah. Dan kalau polis yang tangkap, maka dia akan didakwa di mahkamah sivil. Cuma saya sebagai seorang peguam ni, saya rasa agak canggung sebenarnya. Bila kita kata mahkamah syariah, adakah bermaksud mahkamah satu lagi itu tidak syar'i? Benda ni kita kena faham. Dia bukanlah maksudnya bila kita kata ada mahkamah syariah, maka satu lagi itu adalah mahkamah yang tidak syar'i lah. Ada, dia sebenarnya tidak gitu. Dia benda ni dia wujud kerana kita ni asalnya mewarisi sistem perundangan daripada Inggeris. Dulu kita ada set undang-undang yang kita ambil daripada Inggeris berdasarkan kepada Civil Law Act dulu. Kita ambil undang-undang yang ditinggalkan oleh British. Kemudian apabila kita merdeka dah sampai 66 tahun, sudah beratus, sudah banyak undang-undang baru diperkenalkan, pindaan-pindaan dibuat, maka kita sudah membentuk rupa susuk perundangan kita yang tersendiri. Jadi apabila kita sudah mempunyai rupa susuk perundangan yang kita sendiri, maka apabila kita nak kata yang Islam ialah mahkamah syariah, yang mahkamah sivil itu adalah
tidak syar'i, tidak Islam, maka tak betul lagi. Tak betul. Sebab contoh di mahkamah, dadah ni haram ke tak? Contoh, dadah ni haram. Dadah ni haram. Ni. Sebab dia adalah benda-benda yang memabukkan. Baik. Benda-benda yang memabukkan ini, dia masuk dalam kategori, kalau benda yang macam dadah ni, sebab dia tidak sabit dengan qat'i, dari segi tidak seperti minum arak, kesalahan minum arak syuruk. Ada ulama kata masuk dalam bawah syuruk, tapi ada ulama kata tak masuk. Okey. Baik. Maka dia masuk, ada pandangan ulama kata benda ni dia duduk dalam ta'zir. Apabila dia duduk dalam ta'zir, maka dia boleh dibicarakan di mahkamah sivil pun. Sebab istilah mahkamah sivil, mahkamah syariah ni kita yang buat. Benda tu tak ada pun sebelum ni. Yang ada dalam kitab ialah mahkamah. Yang ada dalam kitabnya ialah mahkamah. Jadi mahkamah sivil ke mahkamah syariah ke, kalau benda tu menepati sebagaimana yang Islam nak, maka dia boleh diterima sebagai mahkamah yang proper di dalam Islam. Okey. Ditambah pula, untuk kesalahan ta'zir ni, dia tidak ada standard of proof yang sama seperti dalam kes-kes hudud. Dia tidak ada beban pembuktian yang terlalu tinggi, macam contoh dalam kes zina nak 4 orang saksi, lepas tu nak kena orang lihat dengan jelas. Dalam kes ta'zir ni dia tidak dah penilaian evidence itu, penilaian bahan bukti itu tidak sampai gitu. Dia hanya kadang-kadang satu benda itu boleh disabitkan dengan hanya qarinah, melalui qarinah saja, ataupun melalui dalam istilah modernnya circumstantial evidence. Sebab tu saya kata tadi, kalau kita belajar benda ni, kita akan jumpa lah. Tapi kadang-kadang Walau ni sebab dia malas belajar, lepas tu kerja duk maki orang dalam Facebook, kerja duk maki orang dalam WhatsApp, jadi kekal lah dalam dunia kebodohan kamu tu. Okey. Jadi masalahnya ialah, contohnya kita beritahu, masa saya sebut tadi qarinah. Qarinah ini dah ada dalam mahkamah sivil, disebut sebagai circumstantial evidence. Dalam mahkamah syariah disebut sebagai qarinah, dalam mahkamah sivil disebut sebagai circumstantial evidence. Bendanya sama. Cuma nak kena ngaji, nak kena belajar saja. Tak belajar memang jahiko lah, tak tahu gapo lah. Jadi bila kita belajar, kita akan jumpa. Bila kita belajar, kita akan jumpa. Sebab tu, walaupun saya seorang lawyer civil, saya tak buat kes jenayah pun, saya tak buat kes mahkamah syariah pun, tapi saya dilantik oleh Kerajaan Kelantan dulu, duduk dalam Jawatankuasa Syariah Negeri Kelantan untuk buat enactment Kanun Jenayah Syariah Negeri Kelantan. Sebab kita kena memahami, kita faham dua-dua makna nature jenayah mahkamah sivil dan nature jenayah di mahkamah syariah. Jadi kalau kita nak kata kita kena untuk orang Islam ni betul-betul kita kena pergi ke mahkamah syariah lah. Untuk orang yang bukan Islam, maka kita kena pergi ke mahkamah sivil lah. Jadi dalam keadaan gitu, kita kena buat rombakan yang besar lah sistem kehakiman negara kita. Maknanya kena ada 2 mahkamah yang berasingan, mahkamah orang Islam dan mahkamah orang bukan Islam. Sebab di mahkamah kita sendiri pun, mahkamah sivil macam contoh undang-undang trafik. Undang-undang trafik ni dia termasuk dalam undang-undang yang kita katakan sebagai undang-undang yang sadduz zara'i, mencegah bahaya, mencegah daripada berlaku kemalangan, mencegah berlaku daripada. Jadi ini adalah kuasa pemerintah dan benda ni selaras dengan hukum syarak. Jadi kalau ada orang nak kata saman trafik tu adalah haram di hukum syar'i, tak betul. Sebab benda tu adalah syar'i. Benda tu dibuat kerana untuk kebaikan manusia. Jadi sebab tu nak faham benda ni, kita kena sama-sama belajar lah. Kita kena perluaskan konteks dan kita kena bebaskan otak sekular kita tu. Sekular ni ialah bila kita memisahkan Islam daripada kehidupan kita. Sedangkan benda tu kita kena lihat dari sudut kacamata Islam semua. Kalau benda tu dia kena saman trafik, benda tu dia buat kesalahan jalan raya kerana dia memandu cara cuai dan pemerintah menghukum dia, maka benda tu walaupun tidak dibuat di mahkamah syariah, dibuat di mahkamah sivil, dia jatuhkan hukuman itu di mahkamah magistrate, maka dia adalah satu kesalahan. Bagi saya, dia adalah satu kesalahan yang sudah dihukum mengikut syarak.
Jadi kita kena faham skop lah. Kita kena faham. Sebab tu kita kena satu-satu perkara ni kita kena lihat dengan luas. Sebab tu bila kita bercakap kan, contoh pemerkasaan mahkamah syariah. Bila pemerkasaan mahkamah syariah, kalau kita tanya orang PAS, RUU 355, lepas tu macam mana nak laksana RUU 355 ni? Kita berhimpun kat Padang. Kita berhimpun atas jalan raya. Benda ni PAS buat dah. Dah berhimpun dah dulu, pakai baju purple, sewa bas, berhimpun di Padang. Ada hari ni 355 jadi undang-undang negara? Tak ada. Tak jadi undang-undang lagi. 355 sampai hari ni tak boleh pindah-pindah lagi. Walaupun berapa kali berhimpun, berapa kali berlarut, berapa kali sewa bas, berapa lah baju dah beli, tapi masih sampai hari ini tak jadi kerja 355. Sebab apa? Sebabnya dalam dunia pada hari ni, semua benda dia ada prosedur, dia ada kaedah dia. Dan codification of Islamic law ada satu subjek, ada satu bab ngaji di undang-undang. Kalau kita masuk nak ambil undang-undang sekarang ni, salah satu perkara yang kita akan belajar dia panggil subjek tu mana codification of Islamic law. Bagaimana kita nak codify, bagaimana kita nak mengkanunkan, taknin, nak mengkanunkan. Sebab dalam Quran sebut azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang perempuan dan orang lelaki yang berzina, maka hendaklah disebat belakang mereka sebanyak 100 kali. Baik, sebat tu sebat dengan batang nyapu ke, sebat dengan batang nyuk, batang kelapa ke, sebat dengan batang pinai ke, sebat dengan apa kayu, batang kayu ke, nak sebat dengan rotan ke. Benda-benda tu semua kita ulama-ulama fiqh bincang semua dah. Dan bila ada perbincangan, maka kita kena ambil pandangan yang paling rajih. Kita kena jadikan sebagai akta. Convert benda tu daripada basisnya ayat Quran, campur dengan dalil-dalil, baca perbahasan ulama, tukar benda tu jadi akta. Bila jadi akta, maka akta itulah yang nak dikuasa-kuasa tu kita kena bincang juga. Okey, akta ni nak dikuasa di mana? Nak laksana di mana? Bagaimana kita nak laksana? Jadi proses codification of law ini adalah satu proses yang bagi saya adalah satu benda yang perlu difahami secara detail lah. Jadi kita sebagai orang awam ni cukuplah untuk kita fahami bahawa nak melaksanakan Quran dan hadis ini bukan sekadar kita melalui hamasah saja, melalui semangat, melalui gelombang, gelora jiwa, semangat kita tu. Takbirlah derah mana pun, kalau kita tidak melaksanakan benda yang betul, kita tidak buat melalui kaedah yang betul, tetap kita tak boleh nak buat perkara-perkara untuk baiki kedudukan mahkamah syariah. Macam PH tahun 2015. Pakatan Harapan pada tahun 2015 kita telah cerakinkan, kita pecahkan pembangunan mahkamah kepada pembangunan hakim. Pembangunan hakim pada masa tu kita hantar pergi kerusuh ke Ma'had Al-Ali Lil Qudha untuk belajar cara-cara jatuh hukum, cara-cara tulis penghakiman, bagaimana cara nak dengar kes, bagaimana cara nak membuat catatan. Hantar sebulan kerusuh dekat Saudi, di Saudi. Pada masa kita perintah 22 bulan tu, PH perintah 22 bulan dulu. Kemudian yang kedua, kita juga telah untuk peguam, kita buat akta guaman syar'i 2019. Lepas tu untuk pendakwa, kita buat plan untuk tubuh Jabatan Pendakwaan Syar'i Malaysia. Lepas tu kita tambah tingkatan mahkamah sebagaimana di negeri Perak. Kita kaji semula perjawatan-perjawatan, kita wujudkan mahkamah fast track untuk hadanah dan juga nafkah. Itulah langkah pemerkasaan mahkamah syariah. Sedangkan PN yang sibuk nak belarak hari ni, yang sibuk nak buat perhimpunan hari ni, cuba cek, cuba Google. Sepanjang mereka jadi kerajaan 33 bulan dulu, apa yang mereka buat untuk bangunkan mahkamah syariah? Ada tak satu akta? Even satu akta diluluskan oleh mereka? Ada tak yang berkaitan dengan mahkamah syariah? Tak ada. Tak saya cari. Kalau cari, saya boleh, tuan-tuan boleh cari sekarang. Saya boleh berkata dengan yakin, tidak ada. Mereka hanya bercakap saja, malah dalam kes Iki Putra mereka gagal berbuat apa-apa. Dalam kes Ni Elin ini pun yang difailkan pada bulan 5 2022 masa mereka masih dalam kerajaan, mendapat izin untuk dibicarakan di mahkamah pada bulan 9 2022, mereka tak buat apa-apa. Apabila petition difailkan pada bulan 10 2022 pun mereka tak buat apa-apa. Dah setahun kemudian, ni tahun 2003, bulan 11 2023, barulah
Islam terancam, mahkamah syariah terancam, syarak sedang dipermain, kita kena bangkit, kita kena ni, kerajaan gagal bertindak buat apa-apa, kenapa kerajaan tak buat apa-apa. Jadi hari ni baru nak bising, hari ni baru nak bersuara. Selama ni kamu buat apa? Masa kamu jadi menteri, kamu buat apa? Kenapa kamu tidak bertindak semasa kamu mempunyai kuasa? Tapi pada hari ini, macam-macam itu tak kena, ini tak kena. Jadi tukang kritik. Jadi sedangkan masa kuasa di tangan kamu, saya tak dapat cari satu benda pun. Saya Google, saya cuba juga nak tengok. Tak ada. Tak ada. Jadi, saya harap rakyat Malaysia sedar tentang permainan politik mereka ni lah. Boleh jawab bila wartawan tanya, saya tak tahu. Tak tahu. Jadi Menteri Kabinet tiap-tiap minggu meeting hari Rabu, ada meeting Kabinet, semua benda dibawa ke dalam mesyuarat Kabinet, dibentang dalam mesyuarat Kabinet. Tiba-tiba kita hari ni kata, kita tak tahu. Mudah jadi menteri macam tu. Saya nak jadi menteri macam tu. Jadi itu saja. Sekian, terima kasih. Saya tambah sikit. Itulah yang yang disebut oleh Dr. Abu Hafiz tadi. Kalau kita tanya orang PAS, pemerkasaan Mahkamah Syariah ni ada U355, tapi bagi PH, pemerkasaan Mahkamah Syariah ni ialah kita memperkasa hakim. Sebab mahkamah ni dia ada hakim, dia ada pendakwa, dia ada peguam syar'i, dia ada staf sokongan, dia ada bangunan, dia ada perjawatan. Jadi kalau kita bercakap tentang pemerkasaan Mahkamah Syariah, maka kita kena lihat semua. Kita kena perkasakan semua. Dan semua benda ini kita perlu sentuh. Apa nasib hakim syar'i? Kadang-kadang hakim syar'i ni duk main grade 41, dah 10 tahun grade 41 lagi. Boleh cek di negeri-negeri tengok. Jadi perkara-perkara beginilah yang sebenarnya yang sepatutnya kita lihat dan kita nilai. Bukan sekadar kita nak bagi kuasa saja kepada Mahkamah Syariah, tapi kita kena lihat adakah infra mahkamah mencukupi, adakah perjawatan mahkamah mencukupi, adakah hakim-hakim yang ada itu bersedia untuk mendengar kes-kes kalau kita angkat hukuman, adakah kita mempunyai tenaga penyiasatan, tangkapan. Sebab bila tangkap, kena siasat. Bila siasat, nak kena nilai, nak kena IP itu, nak kena di investigation paper itu, nak kena di conclude dan dibuat kesimpulan sama ada no further action NFA ataupun proceed to prosecution ataupun diteruskan dengan pendakwaan. Jadi semua benda ni adalah proses yang mana perlu dikemas kini, dikemas Mahkamah Syariah supaya mahkamah kita ni boleh menjadi satu mahkamah yang baik. Sebab tu saya kata tadi, sebabnya kita ni Malaysia, kita 66 tahun sebelum ini kita tak pernah ada untuk tindakan untuk kita menilai perkara-perkara yang berlaku. Yang kedua, macam yang Dr. Abu Hafiz sebut tadi, kenapa penggubal enactment Kanun Jenayah Syariah 1 ni dia buat dalam bidang kuasa yang memang dah ada dalam perlembagaan tu, ada undang-undang persekutuan. Dia sebenarnya ada satu prosedur yang boleh digunakan oleh kerajaan negeri melalui 76A untuk mendapatkan konsen daripada kerajaan pusat untuk membuat undang-undang yang mana undang-undang itu berada juga di dalam bidang kuasa negeri, berada juga di dalam bidang kuasa kerajaan pusat. Akan tetapi kenapakah kerajaan negeri tak guna 76A ini? Ini pun satu persoalan juga, sama ada mereka pada masa itu mendapat nasihat yang cukup lengkap ataupun tidak. Sebab persoalan sama ada nak menggunakan 76A ataupun tidak ini telah pun dibincangkan secara detail di dalam jawatankuasa penggubal jenayah syariah negeri Kelantan sejak daripada tahun 2014 lagi. Masa saya duduk dalam jawatankuasa itu dulu, memang pada masa itu salah seorang ahli jawatankuasa itu Peguam
Tirmizi. Lawyer Tirmizi telah siapkan paper pada masa itu dan bentang dalam mesyuarat di hadapan jawatankuasa tentang kaedah-kaedah berkaitan dengan 76A ni. Jadi itulah dia sebenarnya menggambarkan kesungguhan ataupun kesiapsiagaan kita dalam kita nak betul-betul memperkasakan mahkamah syariah ataupun kita hanya sekadar melepaskan batuk di tangga saja. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First sekali saya minta maaf lah kalau saya macam nervous lah sebab semua orang-orang hebat dan soalan saya mungkin soalan sangat-sangat macam basic sahaja sebab saya rasa pendapat saya adalah rakyat Malaysia ni kebanyakan je lah yang lagi-lagi yang bersemangat dengan isu-isu begini adalah tidak pada asasnya saya rasa adalah tidak memahami mahkamah syariah, fungsi mahkamah syariah, fungsi mahkamah sivil, apa bidang kuasa mereka, apa hukuman-hukuman di dalam tersebut, apa itu takzir, apa itu hudud, kan, kisas. Saya rasa rakyat Malaysia tidak faham itu. Sebabnya ada satu saya dengar apabila perbincangan di room-room mereka adalah mereka bertanyakan soalan lah. Soalan yang mengatakan undang-undang syariah itu berdasarkan apa kepada seorang daripada pihak kerajaan. Dan dia kata bukankah undang-undang syariah itu daripada Al-Quran dan hadis, kan? Tadi dia kata apabila dicabar seolah-olah kita telah mencabarnya hukum di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis lah. Dia punya kesimpulannya adalah begitu. Dan juga contohnya kalau hudud pula, dia kata contohnya dia bagi contoh Brunei lah katanya lah. Brunei mengamalkan hudud, lepas tu potong tangan, potong kepala. Mungkin saya rasa masyarakat kita memahami istilah-istilah istilah-istilah tu sebegitu. Pencerahan-pencerahannya dia tak dapat nak tangkap. Jadi saya rasa dah nak 600 view ni mungkinlah dapat terangkan mungkin dalam bahasa-bahasa yang mudah difahami, kan, laras-laras bahasa yang simple ke apa untuk kita jelaslah sebenarnya apa itu ini dan itu soalan saya lah. Saya minta bagi respons sebelum ni, lepas ni Ustaz Abu Afi boleh tambah lah. Dia gini, masalah dia dua. Pertama, memanglah masyarakat kita ni kurang terdedah dengan maklumat-maklumat sebegini. Maknanya sebab ialah banyak faktor lah, mungkin faktor pendidikan, mungkin faktor media sendiri pun tak banyak pasal mendidik masyarakat. Tapi yang lebih bahaya lagi sebenarnya ialah faktor kedua, iaitu wujudnya segolongan manusia yang duk mengelirukan manusia lain. Duk bercakap. Sebab tu Nabi pesan sangat jangan jadi golongan Rawaibidah ni. Jangan jadi golongan-golongan yang mandai-mandai dalam perkara yang dia tak tahu apa. Jadi masalahnya masyarakat kita sekarang hari ni dia banyak bercakap benda yang dia tak faham, benda yang dia tak ni, dan dia banyak membuat kesimpulan bukan berdasarkan kepada ilmu, tapi membuat kesimpulan berdasarkan kepada emosi, membuat kesimpulan berdasarkan kepada perasaan, membuat kesimpulan hanya berdasarkan kepada apa yang ketua dia cakap. Seolah-olahnya dia tak boleh nak cari maklumat sendiri, nak siasat benda tu. Mahkamah syariah ni, kita semua orang Islam, kita semua sayang mahkamah syariah, dan kita semua harap bahawa pada satu hari nanti di Malaysia ini
keseluruhan undang-undang syarak sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan diajar oleh Rasulullah, semuanya kita boleh laksanakan pada satu hari nanti. InsyaAllah kita berdoa ke arah itu. Dan even Menteri Agama sekarang ni pun yang apa, banyak orang duk hina sekarang ni pun, Datuk Dr. Naim ni, tuan-tuan sekalian, dia ada degree dua-dua, degree Undang-Undang Sivil dan degree Undang-Undang Syariah, LLB Sivil dan juga LLB Syariah. Dan dia master dia dalam perbandingan undang-undang antara sivil dan syariah. Dan dia ada PhD, dan dia ni pula Menteri Agama kita sekarang ni, Datuk Dr. Naim ni, bekas Ketua Hakim Syar'i Selangor, pernah menjadi pendakwa syar'i, dan jawatan terakhir beliau sebelum beliau menjadi Menteri Agama ialah Ketua Hakim Syar'i di Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Bukannya orang manusia yang jahil. Maknanya bekas hakim syar'i, bekas ketua hakim syar'i. Takkanlah bekas ketua hakim syar'i tak ada perasaan sayang kepada mahkamah syariah, tak ada perasaan sentimen terhadap mahkamah syariah, undang-undang syariah. Malah kalau nak dikatakan orang yang paling dekat di antara kita dengan dia lebih dekat dengan undang-undang syariah. Dia lebih dekat dengan mahkamah syariah sebab di situ dia berpuluh tahun duduk berkhidmat, bekerja sebelum ini. Jadi kalaulah tiba-tiba hari ni kita nak tuduh menteri tak buat apa, kerajaan sekarang ni mengabaikan, membiarkan mahkamah syariah, itu semua tak betul. Itu semua adalah propaganda jahat, fitnah yang ditimbulkan kerana hendak atas keuntungan politik semata-mata. Jadi kita, rakyat Malaysia, kita kena tolak. Kita kena reject perkara-perkara begini, dan kita kena pilih pemimpin yang membodohkan ahli ke kita nak pilih yang pemimpin yang memandaikan ahli. Kalau kita nak pilih pemimpin yang membodohkan ahli, kita tengoklah pemimpin itu duk ajar benda yang salah, benda yang tidak betul. Dia duk ajar ahli dia duk ajar benda-benda yang karut maru. Dia tidak ajar dari sudut syarak, dari sudut hukum. Sebenarnya dia tidak ajar, dia tidak beritahu. Dia tidak beritahu pun. Saya rasa mesti orang PAS sekarang tak pernah dengar pun bahawa kanun jalanan syariah 1 yang sedang dibicarakan di Mahkamah Persekutuan sekarang ni bukan kesalahan takzir, tapi bukan kesalahan hudud, tapi kesalahan takzir. Apa itu kesalahan takzir pun saya rasa dia tak terangkan kepada penyokong-penyokong dia. Takzir itu pun tak tahu apa. Jadi kita duk balas, duk kata orang nak menghapuskan Quran, nak menghapus hadis. Takzir begitu tak faham. Sebab apa? Sebab pemimpin kita tak ajar. Sebab apa pemimpin kita tak ajar? Sebab pemimpin kita nak suruh mudah tarik hidung, cucuk hidung, nak tarik pergi ke mana apa, kita jadi ikut je lah sebab kita jahil. Jadi peristiwa pajak otak ni adalah satu peristiwa tragedi yang berlaku kepada umat Melayu pada hari ini lah. Kita kena menjadi manusia yang pandai. Kita kena berusaha untuk mencari maklumat yang betul. Kita kena tolak semua maklumat-maklumat yang hanya mengelirukan, yang hanya menyesatkan minda kita. Saya minta mungkin ada Dr. Hafiz nak tambah sikit. Pengurusi kita pun 2 jam lebih dah bersidang pada malam ini. Jadi saya rasa mungkin kita boleh pelan-pelan landing lah. Pukul 11 lebih dah. Saya suka ingatkan juga kepada hadirin penonton semua, bukanlah maksud perbincangan pada hari ini kami semua ni menyokong 100% yang permohonan yang dibuat oleh Nik Elin, dan kerajaan Malaysia pun sebenarnya tak pernah pada bila-bila masa mengatakan bahawa kita menyokong permohonan Nik Elin itu. Cuma beza di antara PH dengan PN ni ialah PN ni dia membodohkan manusia, PH ni dia nak memandaikan manusia. Jadi sebab tu saya dengan Ustaz Dr. Abu Hafiz dengan Raja Haziq Madani banyak cerita tentang apa yang sebenarnya yang berlaku. Berbanding dengan PN, dia banyak ceritakan apa yang sebenarnya tak berlaku, dan dia duk cerita hantu. Ada hantu pokok pisang, hantu raya, hantu kopek lanjut, macam-macam. Duk cerita hantu, duk takutkan rakyat. Sedangkan cerita sebenarnya ialah pokok pisang. Cerita sebenarnya ialah yang melambai itu bukannya hantu. Yang melambai itu pokok pisang. Yang melambai itu daun pokok pinang.
Bukan hantu. Jadi kami menceritakan benda yang sebenar. Tapi bukanlah bermaksudnya kami menyokong pokok pinang itu. Bukanlah kami menyokong pokok pisang itu. Kami pun ada pandangan kami sendiri. Kalau tidak saya sendiri pun takkanlah saya duduk dalam jatuh kuasa syariah negeri. Tiba-tiba hari ini saya juga yang nak membatalkan benda itu. Tak. Bukan begitu. Kami ada pandangan kami. Tapi kami nak supaya rakyat mendapat ilmu yang sebenar. Konteks yang sebenar, keadaan yang sebenar bahawa yang di mahkamah sekarang ini bukan permohonan untuk membatalkan undang-undang syariah, bukan nak menghalalkan yang haram, bukan nak membolehkan benda yang dihukumkan tidak boleh. Akan tetapi dia adalah proses mengenai codification of law, sebagaimana yang saya sebut tadi, itu proses perundangan, iaitu bagaimana hukum syarak itu menjadi undang-undang, sama ada undang-undang itu menjadi satu undang-undang yang boleh dikuatkuasakan di mahkamah syariah, ataupun kesalahan itu dikuatkuasakan di mahkamah sivil. Jadi itu yang saya dengan Dr. Abu Hafiz dengan Raja Aziz malam-malam ini cuba berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan semua supaya kita faham apa yang berlaku sebenarnya pada hari ini, dan bukannya kita dengan hamasah, dengan kita rasa jiwa kita yang begitu bergelora, maka kita pun bangkit, orang tu kafir, orang ni kafir, kita nak sembelih, orang tu nak sembelih, orang ni nak berlarak situ, berlarak sini. Rasa semangat kasih kepada syariah itu biasa. Kita orang Islam memanglah kita pun menyambut. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, summa ja'alnaka ala syari'ati minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa allazina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan kamu berada di atas satu jalan, syari'atu minal amri, satu jalan suruhan. Fattabi'ha, maka ikut jalan tu. Wa la tattabi' ahwa allazina la ya'lamun, dan jangan kamu ikut mereka-mereka yang tidak mengetahui. Jadi, kena ikut orang yang tahu lah. Sebab tu kami memberitahu kepada tuan-tuan semua apa yang berlaku sekarang ni. Jangan ikut orang-orang yang tak tahu. Bila ditanya pun tak tahu. Orang tanya apa kamu buat masa kamu jadi menteri dulu, tak tahu. Apa yang berlaku masa kamu jadi menteri dulu, tak tahu. Kita tak boleh. Kita kena ikut orang yang tahu apa yang berlaku pada masa sekarang ni, apa kertas paper. Saya, sebab saya nak tahu benda ni, walaupun saya bukan peguam yang terlibat, salah seorang yang terlibat dalam kes ni, tapi saya baca kertas kausa mahkamah ni, nak tahu apa cerita sebenarnya benda ni, apa masalah sebenarnya. Dan sama ada saya tak setuju dengan ataupun saya bersetuju dengan permohonan ini, bukan isu dalam perbincangan kita pada malam ini. Perbincangan kita pada malam ini ialah kenapa, bagaimana tiba-tiba PN menyalahkan kerajaan yang ada pada hari ini, seolah-olahnya kata tak buat apa-apa, seolah-olahnya pada hari ini Islam terancam, naik saja PH merintah, timbullah Islam terancam, naik saja Islam PH memerintah, terus mereka semakin berani. Jadi timbullah macam-macam masalah. Sedangkan benda ni timbul daripada tahun 2022 semasa pemerintahan kerajaan yang lama lagi. Jadi kita kena jelaslah masalah. Bila kita dapat satu-satu berita tu, kita tabayunlah, cek. Kita cek, kita siasat, kita baca sikit. Kita jangan terlalu mengikut perasaan, sebab benda tu sajalah yang boleh merosakkan keharmonian masyarakat kita. Tambah lagi, undang-undang ni dia benda yang hidup. Okey, benda-benda yang hidup. Kalaulah berlaku tiba-tiba keputusan mahkamah, kalau berlaku, bukan kata saya sokong, kalau berlaku tiba-tiba mahkamah kata sebahagian undang-undang syariah tu terbatal sebab bertembung. Okey. Adakah kita akan pakai mati situ, pakai duduk diam, pakai tak boleh nak buat apa? Tak. Undang-undang ni dia hidup. Kita boleh pindah perlembagaan, kita boleh pindah undang-undang. Sebab parlimen ada, DUN ada. Yang boleh pindah undang-undang, yang boleh pindah yang boleh buat undang-undang baru ni ialah Dewan Undangan Negeri. Yang boleh jatuh hukum ni ialah mahkamah. Jadi, sebab tu kadang-kadang ada juga yang tak berapa cerdik tanya, dah ada kerajaan hari ni, jadi kerajaan buat apa duk benar orang nak samai syariah. Jadi kerajaan ni kita tak ada nak capur mahkamah. Mahkamah bidang kuasa asing, suku. Kerajaan suku. Dewan Undangan Negeri suku. Dia ada pemisahan bidang kuasa.
Kerajaan sebagaimana zaman PN dulu, walaupun dia terjadi menteri, dia tak boleh nak capur kes mahkamah. Maka serupa juga zaman PH pun sama saja zaman PH. Bila kita jadi menteri, kita tak boleh nak campur kes mahkamah. Mahkamah saja boleh buat keputusan tentang kes mahkamah. Jadi kita jangan duduk salah sangka, jangan duduk timbul tanggapan yang tak baik, tak betul. Kita sebagaimana kita tak boleh nak suruh mahkamah buat undang-undang, buat akta, begitu juga kerajaan tak boleh nak suruh mahkamah buat keputusan sebagaimana kerajaan nak. Kalau kerajaan boleh suruh mahkamah buat keputusan sebagaimana yang kerajaan nak, banyak rakyat akan kena. Naik cukai, pengambilan tanah, rapah harta, tak bayar cukai pitu, boleh rapah harta mudah-mudah. Banyak perkara. Kalau nak dibuat gitu, tapi kita ada pengasingan, sistem demokrasinya macam tu. Kita ada separation of powers, kita ada pembahagian kuasa yang mahkamah tak boleh nak campur hak ehwal parlimen sebagai pembuat undang-undang tak boleh nak campur dan tak boleh nak campur hak mahkamah. Pentadbiran negara, menteri tak boleh nak arah mahkamah juga tak boleh nak kacau ganggu benda-benda tertentu kalu. Jadi itulah sistem kehidupan kita pada hari ini, dan kita sebagai rakyat Malaysia ni kita kena pilih pemimpin yang mencerdikkan ummah dan bukan pemimpin yang membodohkan ummah, yang menggalakkan rakyat pakak-pakak pajak otak ke ambo lah, biar ambo je mikir, dia mau tak payah mikir. Itu adalah satu pemimpin yang kita kena sama-sama tolak. Jadi saya rasa cukup dua bagi pihak saya pada hari ini, banyak dah saya celoteh. Saya minta maaf kalau ada sebarang kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.